Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, PDPR kita hari ini Pendidikan Jasmani tahun 5 Okey, kalau minggu lepas kita dah belajar lari pecut. Jadi hari ini kita tengok apa itu lari berhalangan Lari berhalangan. Sebelum cikgu mulakan dengan lebih lanjut, kita tengok dulu standard pembelajaran kita untuk hari ini. 193 berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Okey. 294 memerihal aksi kaki dan tangan semasa lari beritma melepasi halangan. Kita tengok kriteria kejayaan dia: melakukan pergerakan kaki yang betul semasa lari beritma melepasi halangan. Dan yang kedua, melakukan pergerakan tangan yang betul semasa lari beritma berhalangan. Jadi hari ini kita tengok pergerakan kaki dan tangan yang betul Kita fokus pada pergerakan kaki dan tangan yang betul. Okey, baiklah murid-murid, kita tengok apa itu larian beritma. Larian beritma Okey, larian beritma ialah berlari dengan langkah yang sama pada jarak tertentu untuk melepasi halangan. Okey, dia sebenarnya larian berhalangan. Ritma tu maksudnya kita punya langkah kaki tu. Okey, dia kena sama, okey? Sebab halangan tu sama. Okey, contoh dia acara lari berpagar Lari berpagar ni dia akan susun pagar tu sama jarak dia. Jadi kena ada ritma lah untuk konsisten dalam setiap larian. Okey. Dan nak melepasi halangan ni kena ada cara dia, bukan redah macam tu je. Kita kena belajar. Okey, jom kita tengok sedikit video lari berpagar ni macam mana. Okey, kamu tengok satu-satu pelari ni. Ni sukan Olimpik Bagaimana dia boleh lari laju dengan ada halangan di depannya. Okey. Ni contoh yang individu, persorangan. Latihan dia Kamu tengok. Lari, lompat, lari lagi, lompat lagi. Tengok sama kan dia punya larian dengan lompatan. Okey. Kita tengok fasa-fasa larian berhalangan Okey, ada berapa fasa larian berhalangan ni? Dalam buku kamu pun ada dalam buku teks kamu pun ada ditulis. Ada 3 fasa. Pertama, fasa permulaan. Kedua, fasa lonjakan. Dan akhir sekali, fasa pendaratan. Tengok gambar di bawah ni. Fasa permulaan dia buat apa? Fasa lonjakan, apa lakuan dia buat? Bagaimana tangan dia, kaki dia. Dan fasa pendaratan, okay? Kaki mana dia turun, tangan macam mana, siku macam mana, semua kita kena tengok. Okey, jom kita tengok satu-satu apa yang kita perlu buat dengan fasa-fasa yang ada ni. Okey, kita mulakan dengan fasa permulaan Fasa permulaan ni memerlukan murid berlari landas menuju ke halangan, iaitu pagar. Okey, tengok. Lari landas saja. Okey. Menuju ke pagar. Tengok video ni. Fasa yang kedua, fasa lonjakan. Lonjakan ni murid kena angkat dan lunjurkan kaki hadapan dengan pantas untuk melepasi halangan. Tengok video ni. Dia angkat kaki. Kaki kiri dia angkat. Tengok. Kaki kiri. Okey. Dan fasa yang ketiga, kita tengok fasa yang ketiga ialah fasa pendaratan. Okey, fasa pendaratan ni memerlukan murid fleksikan lutut kaki belakang ke sisi dan halakan keluar. Okey, tengok video. Kemudian jatuhkan kaki hadapan apabila melepasi halangan. Okey, dan ayunkan tangan dengan pantas supaya koordinasi dengan kaki. Okey, tengok video ni Dia lompat pagar. Okey. Okey, ingat kaki yang sama untuk melepasi halangan. Guna kaki yang sama untuk melepasi halangan. Kamu tengok dia lari ni, dia guna kaki kiri. Satu halangan kaki kiri, halangan dua kaki kiri, halangan tiga pun kaki kiri. Dan jumlah langkah yang sama untuk melepasi halangan. Jumlah langkah Okey, jumlah langkah ni antara setiap halangan lah. Tengok, kamu kira 1, 2, 3 lompat. 1, 2, 3 lompat.
1, 2, 3, lompat. Jadi langkah dia guna ialah 3 langkah sahaja jumlah dia. Okey. Angkat kaki sama, langkah pun sama, baru dia konsisten. Sebab jarak ni sama, jarak antara halangan ni. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, informasi tambahan. Setiap orang mempunyai jumlah langkah yang berbeza bergantung kepada ketinggian dan kelajuan larian. Okey, tak semua orang boleh langkah 3 langkah macam tadi. Ada orang ni dia rendah, kaki dia mungkin pendek sikit, jadi dia mungkin perlukan banyak langkah lah untuk sampai ke halangan tu. Ada orang kaki pendek pun dia boleh lari laju, jadi mungkin dia boleh buat langkah yang lagi singkat. Okey, itu maksud dia. Langkah yang berbeza untuk setiap individu lah. Okey murid-murid, kita tengok rumusan untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Latihan yang berterusan diperlukan untuk mendapatkan ritma larian yang konsisten untuk setiap halangan. Jadi bukan senang juga kalau kita nak melepasi halangan secara beritma ni. Dia memerlukan latihan yang berterusan. Main apa pun kena ada latihan, baru kita konsisten. Pastikan pergerakan kaki dan tangan betul mengikut teknik larian beritma. Okey, pergerakan kaki dan tangan ni kalau salah bukan tak boleh, tapi memberi kesanlah pada kelajuan larian, melepasi halangan tu mungkin ada masalah. Okey, kena tengok, kena pastikan pergerakan kaki dan tangan betul. Okey, jadi kamu dah belajar teknik-teknik dia. Lepas ni kita akan buat amali lah. Amali kita akan mulakan dengan halangan yang rendah. Bukan kena mula dengan halangan yang laju, yang tinggi. Sebagai permulaan ni kita buat halangan yang rendah lah. Kita tengok ritma kamu betul atau salah. Okey, akhir sekali sedikit tugasan ringkas lah cikgu nak bagi. Tak susah pun. Buat satu peta alih dalam kertas A4 yang menerangkan fasa-fasa dalam lari berhalangan. Ada berapa fasa tadi kita cerita tadi? Okey, ada 3 fasa sahaja. Jadi kamu buat peta alih. Peta alih, ingat peta alih dia mesti ada anak panah. Selepas fasa ni, fasa apa, fasa apa. 3 sahaja fasa dan terangkan. Boleh rujuk buku teks PJPK halaman 37. Dah jelas dalam buku teks tu, siap ada ayat dia, ikut je ayat dia. Okey, tak panjang pun ayat dia, sikit saja. Dan kamu buatlah dalam kertas A4, cantik, warnakan dan hantar tugasan melalui link Google Form yang cikgu berikan dalam grup WhatsApp. Okey, selepas kamu hantar dalam link Google Form, jangan hilangkan kertas tu. Kita akan kumpul kertas tu, kita ada banyak lagi fasa-fasa kita akan belajar ni dalam setiap kemahiran PJ ni. Kita akan kumpul, kita akan buat satu notebook lah, buku nota ataupun scrap. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini, pendidikan jasmani tahun 5. Jika ada masalah, kamu boleh message cikgu, WhatsApp cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.